السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, dapat kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi surah Al-Qamar, surah yang mengisahkan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang mukjizat Nabi Muhammad, iaitulah membelah bulan apabila dicabar oleh golongan musyrikin. Dan perkara ini seperti yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama mufassirin, merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sebagai membuktikan mukjizat kurniaan Allah kepada baginda. Kita sedang membincangkan ayat kelima dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur خشاعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Maksudnya, demikianlah sebagai hikmah, pengajaran lengkap, tetapi segala peringatan itu tidak akan berguna bagi orang yang ingkar. Oleh itu, berpalinglah dari mereka wahai Muhammad dan jangan mempedulikan mereka pada hari penyeru malaikat Israfil, menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak menyenangkan orang yang bersalah. Pada saat itu, masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan mereka keluar dari perkuburan bagaikan belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat menuju kepada penyeru itu. Pada saat itu, orang kafir berkata, hari ini merupakan hari yang amat sukar. Kita sedang melihat perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmatun balighah. Hikmah artinya satu hikmat, satu pengajaran yang cukup sempurna. Betapa tidak, keberadaan orang-orang Arab musyrikin pada waktu itu berada di tengah tempat yang sebelumnya berlaku di sekeliling mereka berbagai-bagai peristiwa yang telah pun membinasakan orang-orang sebelum mereka. Antaranya kaum Ad di utara mereka, antaranya Fir'aun yang berada di sebelah barat mereka, antaranya apa yang telah menimpa kepada kaum Nabi Saleh, antaranya apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang ramai, berlaku kepada Nabi Ibrahim, berlaku kepada Namrud contohnya, berlaku kepada golongan yang menentang Nabi-Nabi sebelum daripada mereka. Tetapi malangnya mereka masih lagi tidak mengambil pengajaran. Berkata Al-Imam As-Sawi, Syekh As-Sawi menjelaskan ayat yang kelima, sebenarnya An-Nuzur yang dibawakan oleh ayat ini merujuk kepada dua makna. Sama ada An-Nuzur merujuk kepada masdar Al-Inzar, ataupun An-Nuzur merujuk kepada jamak Nadhir, dan kedua-duanya betul. Yang pertama, Al-Inzar maknanya satu pengajaran yang cukup sempurna. Tidakkah mereka mendapat satu amaran daripada Allah SWT? Inzar maknanya amaran, berita yang menakutkan. Kalau sebut Nadhir pula, jamak kepada Nadhir iaitu Nuzur, sepatutnya mereka mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku keliling mereka. Tetapi kedatangan Nabi-Nabi sebelum mereka tidak memberi sebarang keuntungan kepada mereka, tidak memberi sebarang hidayah kepada mereka, tidak menyebabkan mereka pasrah kepada ketetapan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di atas kaedah yang telah kita pelajari bersama. Menolak seorang Nabi bererti menolak kepada semua rasul-rasul yang diutuskan, kerana risalatuhum wahidah. Risalah yang dibawakan mereka merupakan satu perkara yang sama. Menolak seorang bererti menolak ke semua mereka.
Pada hari ini kita melihat umat Islam sedang ditindas di Lebanon, di Palestin oleh golongan Yahudi. Yahudi merupakan satu bangsa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bangsa yang dilaknat, bangsa yang cukup keji perangai mereka, bangsa yang mendakwa mereka memuji, menyanjung Nabi-Nabi, tapi dalam masa yang sama mereka lah merupakan orang yang paling engkar terhadap suruhan Nabi-Nabi. Mereka mengatakan mereka sayang kepada Nabi Musa, tetapi dalam kitab Talmud menceritakan segala himpunan keburukan Nabi Musa dihimpunkan, disebut-sebut Nabi-Nabi yang lain begitu juga. Ini merupakan golongan laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah sekurang-kurang tahap keimanan kita melihat perkara tersebut dalam hati kita, memohon kepada Allah supaya dia berikan bantuan kepada umat Islam dan bantulah mereka. Dr. Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan dalam Islam Online bahawa membantu orang-orang Islam walaupun mazhab lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjadi tanggungjawab semua umat Islam. Dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, dan berpalinglah kamu wahai Muhammad daripada mereka pada hari yang mana malaikat Israfil menyeru mereka kepada perkara yang tidak menyenangkan mereka. Di sini kata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani merujuk kepada yawma yad'u ad-da'i. Ad-da'i yang dimaksudkan di situ dakwah, orang yang menyeru mereka untuk kebangkitan itu merujuk kepada dua orang malaikat, sama ada malaikat Jibril ataupun malaikat Israfil. Sebenarnya tidak ada penjelasan yang tepat terhadap perkara ini, tetapi berpandukan kepada akal, malaikat yang akan menyuruh manusia untuk kebangkitan semula ialah Israfil, meniup sangkakala. Tetapi tidak pula dinafikan kepentingan malaikat Jibril. Dan Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani lebih mentarjihkan, menyetujui untuk mengatakan yang mainkan peranan di sini adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Kemudian dalam ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Maksudnya, pada hari itu masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan, mereka keluar dari perkuburan mereka bagaikan belalang yang berterbangan. Di sini satu qiraat yang disurut daripada Ibn Mas'ud. Wa qara'a Ibn Mas'ud khashi'atan. Qala al-Farra as-sifa idza taqaddama al-jama'a jaza fiha at-tadhkir wa at-ta'nith wal jam'. Yani jam'u at-taksir jam'u at-taksir la jam'u as-salama, la jam' as-salama, li'annahu yakunu min al-jam' baina fa'ilain. Dikatakan oleh Al-Farra merupakan seorang ahli lughah, ini dari sudut bahasa. Indah juga kalau kita lihat permasalahan berkaitan dengan bahasa supaya kita dapat melihat i'jazul Quran itu, kehebatan bahasa yang dipilih oleh Al-Quran. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pemilihan perkataannya masya-Allah cukup hebat. Dalam satu qiraat Ibn Mas'ud membacakan ayat yang sedang kita bincangkan di sini, khusya'an absaruhum, dibaca khasyi'atan absaruhum. Kenapa? Kerana mengikut kaedah dalam bahasa Arab, kalau sifah itu didahulukan boleh ditazkir ataupun ditaknifkan. Di sini kita melihat absaruhum merupakan mausuf dan khusya'an merupakan sifah kalau pandangan dikemukakan oleh Farra dalam konteks ayat ini. Di sini diharuskan untuk disebut khusya'an ataupun khasyi'atan. Kalau khasyi'atan betul, khusya'an pun betul, dan dibaca dengan mansub sebab dia merupakan hal. Wantisabu khusya'an alal hal min fa'il yakhrujun. Ini perkara berkaitan dengan bahasa. Kata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, dibaca dengan bari atas sebab dia menerangkan tentang pandangan manusia pada hari itu, tunduk, patuh, berada dalam ketakutan yang amat sangat. Pada hari itu masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan, mereka keluar dari perkuburan bagaikan belalang yang berterbangan. Berterbangan kenapa? Kerana ayat yang ke-8 menjelaskan mereka terpaksa bergerak dengan cepat kerana pada waktu itu diseru dengan suara yang menakutkan. Hari ini merupakan hari yang amat sukar. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita membincangkan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan golongan musyrikin yang menolak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah yang dibawa oleh baginda. Dan perkara ini telah pun kita bincangkan melalui pandangan dikemukakan oleh Ibn Kathir bahawa yang dimaksudkan dengan fatawalla anhum, berpalinglah daripada mereka, bila golongan tersebut kelihatan ataupun jelas menolak dakwah yang dikemukakan itu. Jelas, secara jelas
menafikan kebenaran seruan yang kita lakukan itu. Kadang-kadang perkara seperti ini perlu kita faham dengan semasak-masaknya. Kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku beliau bertajuk Aulawiyat Harakah Islamiyah, keutamaan dalam menyampaikan Islam ini, kefahaman terhadap keadaan semasa dalam kita berdakwah. Bila kita berdakwah, itu sebab kita perlu memiliki kemahiran yang tinggi untuk berdakwah, untuk mendekati orang yang pelbagai. Sebagai contohnya, kita melihat isu-isu antarabangsa semuanya tidak memihak kepada Islam. Maka bagaimana konteks dakwah yang boleh kita mainkan ke situ? Kita merupakan orang yang bijak menulis. Kita bertanggungjawab untuk menghulurkan mata pena kita, membetulkan kenyataan-kenyataan tersebut. Kita merupakan seorang pemimpin di tempat kita, bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini halal dan haram. Kita merupakan seorang guru, kita bertanggungjawab untuk groom anak-anak didik kita mengenali perkara ini merupakan suruhan Allah, perkara ini merupakan larangan Allah. Kita merupakan seorang ibu, kita wajar mendekati anak-anak kita dengan kasih sayang untuk menjelaskan kepada mereka perkara ini, wahai anakku, merupakan perkara yang disuruh oleh Allah, dan perkara ini, wahai anakku, merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bertanggungjawab untuk membetulkan kesilapan ini. Ini merupakan teknik dakwah yang perlu kita lakukan. Maknanya kita berada di satu persimpangan yang penting untuk membuat keputusan dalam ayat yang ke-6 yang kita bincangkan ini. Kita tidak tahu sama ada seorang itu hidayah Allah SWT sampai kepadanya ataupun tidak. Kita tidak seperti Nabi SAW. Nabi diberitahu oleh Allah, maka cukup setakat ini wahai Muhammad. Mereka tidak akan lagi beriman. Kita sudah tidak ada komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, kata Dr. Yusuf Qaradawi, kepelbagaian dakwah itu perlu kita fahami dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana disebut dalam hadis lain, ya ayyadiyallahu ala yadika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalaulah seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kamu, lebih baik daripada unta merah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan perkara ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la'utiyanna hadhihi raya man yuhibbullaha wa rasulahu. Aku akan berikan panji-panji ini kepada seorang yang cintakan Allah dan cintakan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat pun tidur pada malam itu tak nyenyak. Mereka masing-masing mengimpikan mendapat bendera tersebut. Tiba-tiba datang keesokan harinya, Nabi menyeru nama Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tidak ada dalam majlis itu kerana sedang menderita sakit mata pada waktu itu. Nabi SAW suruh dipanggilnya Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali datang, Nabi SAW pun mengisyaratkan dengan hembusan ke matanya, sembuh dengan izin Allah, seolah-olah tidak ada apa-apa pun berlaku padanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ali, bawalah bendera ini pergi kepada Khaybar. Khaybar merupakan tempat yang dihuni oleh orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Sayyidina Ali mengatakan, wahai Nabi, adakah aku bertanggungjawab untuk memerangi mereka sehingga mereka hatta yakunu mithlana, sehingga mereka menjadi orang Islam seperti kita? Nabi berkata, tidak wahai Ali. Wahai Ali, li ayyadiyallahu rajulan wahidan ala yadika khairul laka min humrin na'am, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka mendapat hidayah, wahai Ali, dengan berkat usaha yang kamu kerjakan, lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni kalau kita banding kepada ini, macamlah kereta yang mewah, kereta Mercedes semata belalang tu. Tapi dalam konteks ini Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisi kandungnya, unta merah dan sebagainya, perkara yang kita lihat pada hari ini, yang menggamit pandangan, menggamit hawa nafsu kita, yang menyeronokkan kita, kata Nabi SAW. Maka dalam konteks dakwah, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perlulah kita memahami ayat ini. Ayat ini turun untuk Nabi SAW bila orang musyrikin sudah pun secara tegas menolak dan tidak akan beriman, walaupun sudah dibuktikan dengan al-mu'jizatul bahirah, mukjizat yang begitu jelas. Dibelahnya bulan sampai Bukit Hira, sampai Gua Hira berada di antara kedua-dua belahan bulan tersebut. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam dakwah, dalam menyuruh orang kepada ketaatan, kadang-kala kita rasa lemah diri kita, dan ini merupakan hakikat manusia. Sampai Nabi SAW pun ketika berdakwah kepada golongan Taif, dilontarnya Nabi SAW. Nabi baca satu doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'ala nas. Doa yang panjang, insya-Allah kita akan mempelajari doa ini. Tapi ada satu doa yang pendek yang telah kita sebutkan dalam episod yang lepas, dan saya yakin muslimin muslimat
sudah pun bersedia untuk mencatatkannya, mengamalkannya, minta kepada Allah. Bila kita berdepan mengajak orang kepada ketaatan, kita terpaksa bersabar. Kita tamakkan hidayah Allah sampai kepada mereka menerusi kita. Maknanya kita memecahkan batu, kena sekali ketuk dia pecah. Sampai ke 99 kali, 100 kali baru pecah. Jadi hati manusia begitu juga, betapa pentingnya kita kena berlembut dengan mereka. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau kamu tegas, kamu keras, kamu bengis pada mereka, mereka akan lari dari sekeliling kamu. Apatah lagi kalau kesedaran Islam itu datang pada kita agak terkemudian. Anak-anak yang sempat kita besarkan sebelum ini semuanya hidup dalam kelalaian. Di situ keperluan seorang ibu, seorang ayah mainkan peranan dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuka pintu hati itu. Kesedaran itu timbul kena perlahan kerja ini lakukan dengan syarat istiqamah. Dan doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini ada satu doa pendek. Kita amalkan sama-sama membaca doa ini. Doa ini daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor 6347, 6347. Hadis-hadis yang penghabisan. Dan dalam riwayat Muslim nombor 2707. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Ya Allah, sungguhnya aku lindung kepadamu dari susahnya bala, hinanya kesengsaraan, keburukan qada dan kegembiraan para musuh. Pada hari ini kita bukan sahaja berdepan dengan orang Islam yang tidak mahu praktis Islam, kita juga berdepan dengan kerja-kerja musuh untuk mengajak orang Islam masuk ke agama mereka. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terpelihara zuriat kita, kaum keluarga kita, sahabat-sahabat yang kita sayangi, orang-orang sekeliling kita. Bacalah doa ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita satu kekuatan iman untuk menghadapi suasana yang begitu mencabar pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjaya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.